Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala bentuk kepujian, kemuliaan, kesempurnaan hanya milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Oleh itu, marilah kita sentiasa untuk hanya memuji Allah Subhanahu wa taala, untuk sentiasa hanya meminta segala pertolongan hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk sentiasa meminta ampun dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kerana barang siapa yang telah Allah berikan taufik hidayah, maka tiada siapa yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu juga barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tiada siapa yang mampu untuk memberinya taufik hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba dan pesuruh Allah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada pencipta kalian iaitu Allah, yang mana Allah telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu iaitu Adam, dan dari jiwa tersebut diciptakan pasangannya iaitu Hawa, dan dari keduanya dikembangbiakkan lelaki dan wanita yang ramai, kita semua. Oleh itu bertakwalah kepada Allah, yang mana kepada Allah kita saling meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam kita menjalankan hubungan silaturahim sesama kita. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengawasi. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah juga mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nescaya Allah akan mempermudahkan urusan, akan menghapuskan dosa. Oleh itu barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kitab adalah kitab Allah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk dalam kita beragama hanyalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dan ketahui juga bahawa seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara yang diada-adakan tanpa dalil, dan setiap perkara yang diada-adakan tanpa dalil dalam kita beragama, sesungguhnya ia adalah perkara yang bid'ah, satu perkara yang tercela. Dan ketahuilah setiap perkara bid'ah pasti akan menjerumus seseorang kepada kesesatan, dan ketahuilah setiap kesesatan tempatnya tidak lain tidak bukan di neraka Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi Khamis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita kesempatan
kesihatan, keinginan untuk kita meneruskan lagi salah satu tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, iaitu meningkatkan ibadah, taqwa, iman, supaya kelak apabila kita bertemu dengan Allah, kita mendapatkan rahmat Allah. Dan insya-Allah pada pagi hari ini kita sambung lagi pengajian hadis berdasarkan kitab Al-Arba'in An-Nawawi, 40 himpunan hadis karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Walillahil hamd, kita dah sampai ke hadis yang ketujuh. Setelah kita bahas hadis yang pertama terkait dengan niat, kemudian hadis yang kedua terkait dengan urusan seluruh agama kita, hadis Jibril terkait dengan Islam, iman, ihsan. Kemudian hadis yang ketiga terkait lagi dengan rukun Islam sebagaimana ditegaskan dalam hadis Ibnu Umar. Kemudian hadis yang keempat terkait dengan apa? Hadis yang keempat terkait dengan ikhlas. Betul? Dalam penciptaan. Kesimpulan hadis ni terkait dengan apa? Ikhlas. Sebagaimana orang yang berikhlas dalam beramal, nescaya kelak pengakhiran hidupnya akan diberikan husnul khatimah. Sebaliknya, barang siapa yang tak ikhlas dalam beramal, walaupun pada awalnya dia beramal soleh, beramal dengan amalan ahli syurga, maka kelak pada akhir hayatnya Allah akan tunjukkan kebenaran di sebalik ia beramal. Kesimpulannya adalah ikhlas. Kemudian hadis yang kelima terkait dengan al-ittiba', hadis Aisyah, usul dalam kita memahami kepentingan mengikuti sunnah Nabi SAW. Usul dalam kita memahami kepentingan kita jauh dari semua amalan-amalan yang tidak ada nas, tidak ada tunjuk contoh daripada baginda Nabi Muhammad SAW, hadis Aisyah. Kemudian hadis yang keenam, kita bahas tentang hadis Nu'man bin Bashir tentang syariat secara umumnya, yang mana syariat ini tidak keluar ataupun tidak lari dari tiga perkara: halal yang jelas, haram yang jelas, dan syubhat, sama-sama di antara halal dan haram. Dan kita pun dah bahas bagaimana yang jalan keluar yang ditujukan oleh Nabi SAW dalam kita berhadapan dengan benda-benda yang syubhat. Kemudian hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi hadis yang ketujuh, yang mana hadis ini juga hadis daripada Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, merupakan juga salah satu hadis usul, hadis yang usul dalam kita beragama. Bahkan hadis ini, hadis Tamim Ad-Dari, ia merupakan usul yang mana bawahnya, pecahannya hadis Jibril. Yang mana kita tahu hadis Jibril merupakan hadis yang paling banyak siri. Satu-satu kita bahas, betul tak? Terkait dengan Islam, iman, ihsan. Dan hadis Jibril ni atas dia pecahan daripada hadis Tamim Ad-Dari, yang menunjukkan bahawa walaupun dua kalimat sahaja Nabi sebut ad-dinu an-nasihah, tapi makna daripada dua kalimat ini ia mencakupi semua usul dan juga furuk dalam agama Islam. Kita baca dulu, kemudian kita akan murajaah mana yang kita telah bahas minggu lepas, lepas tu kita selesaikan insya-Allah hari ini hadis ini. Okey, hadis yang ketujuh, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Hadis riwayat Muslim. Dari bapanya Ruqayyah, iaitu Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, berkata sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Di riwayat lain meriwayatkan bahawa Nabi SAW mengulang kalimat ini sebanyak 3 kali.
Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, liman ya Rasulullah? Nasihat tu untuk siapa ya Rasulullah? Untuk siapa yang berhak kita bernasihat, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW pun bersabda, lillahi, nasihat kepada Allah yang pertama. Kemudian wali kitabihi, nasihat kepada kitab Allah iaitu Al-Quran. Kemudian wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya iaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian wali a'immatil muslimin, nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan juga nasihat kepada awam kaum muslimin, iaitu orang-orang yang selain pemimpin. Hadis riwayat Muslim. Jadi kenapa hadis ini menjadi usul dalam agama ini? Jadi jawapannya ada di ta'rif an-nasihat itu. Kita ulang kaji apa yang dimasukkan dengan an-nasihat sehingga hadis ini menjadi usul. Okay, siapa ingat lagi? Siapa yang boleh syarah sedikit, terangkan apa yang dimasukkan dengan an-nasihat minggu lepas? Kalau tengok yang ada di sini, yang ada minggu lepas, yang depan-depan ni lah. Kak tu tak datang, Kak ni pun tak datang tahun minggu lepas. Siapa yang boleh terangkan? Adam, fadhal. Apa yang dimasukkan dengan nasihat? Adakah nasihat dalam hadis ini juga sama dengan nasihat yang kita faham, iaitu kita beri nasihat, ataupun maknanya berbeza? Raf? Taib. Apa tadi? Urusan penyusian. Okey, pembersihan, penyusian di antara orang yang beri nasihat dengan orang yang diberi nasihat. Masya-Allah. Jaid. Afiq, apa yang dimaksudkan dengan nasihat? Okey, tak apa. InsyaAllah kita bahas hari ini. Okey. Mungkin ada yang tak sempat ikut kelas minggu lepas. Jadi hari ini saya nak bagi satu, bukan pembetulan, yang ini penetapan yang lebih tepat apa yang dimaksudkan dengan nasihat. Yang mana sebahagian masyarakat dia memahami ad-dinun nasihat, agama itu nasihat adalah agama itu dipenuhi dengan kita kena nasihat. Kita kena saling nasihat, kita kena nasihat orang, kita kena beritahu yang baik. Jadi ta'arif ini adalah ta'arif yang kurang tepat. Kurang tepat. Kerana nasihat yang Nabi SAW sebut dalam hadis ini, dia membawa makna lebih luas lagi daripada nasihat yang kita faham. Okey. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan nasihat? Sehingga kalau kita faham apa yang kita faham, bahawa nasihat adalah seseorang memberikan nasihat kepada orang lain, kita akan jam dekat nasihat untuk Allah. Betul tak? Bagaimana kita nak nasihat Allah? Takkan kita nak cakap, Allah, saya nasihatkan sekian dan sekian. Tak. Begitu juga nasihat untuk kitab. Bagaimana kita nak nasihat Al-Quran? Adakah kita tengok Quran, lepas tu kita nasihat Quran? Pun tidak. Begitu juga nasihat kepada Nabi SAW. Tetapi nasihat yang kita faham, ia boleh berjalan, ia boleh berlaku dengan dua yang terakhir ni, a'immatul muslimin dan wa'amatihim. Kita memberi nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, dan juga kita memberi nasihat kepada masyarakat secara umumnya. Jadi jadi saya ulang balik, nasihat yang dimasukkan dalam hadis ini ia lebih umum daripada nasihat yang kita faham. Okey, kita bahas satu-satu secara bahasa dan juga secara istilah. Okey, apakah yang dimasukkan dengan an-nasihah? An-nasihatu ataupun an-nushu, secara bahasanya, dalam bahasa Arab, an-nushu dia membawa dua makna. An-nushu secara bahasa dalam bahasa Arab, ia membawa makna dua makna. Dan dua-dua makna ia terkait rapat dengan makna yang istilah yang kita akan bahas. Okay, yang pertama, secara bahasa yang dimaksudkan dengan an-nushu ataupun an-nasihah adalah al-khulus. Al-khulusu.
minasyawaib wasyarikah. Al-khulus adalah bersih. Ia daripada perkataan ikhlas. Suci dan bersih. Dalam bahasa Arab, bila sebut an-nushu ataupun an-nasihah, secara bahasanya ia membawa makna suci, bersih, minasyawaib, daripada kotoran-kotoran, dan wasyarikah, dari perkongsian. Sama makna dengan al-ikhlas. Jadi an-nasihah secara bahasa, makna yang pertama adalah al-ikhlas, suci, ataupun al-khulus. Sebab tu ada pepatah, ada kalimah nasahal aslu minasyawaib. Madu itu telah bersih daripada kotoran-kotorannya, daripada sarang, daripada daun. Okey, makna yang kedua, iltiamu syai'ain. Iltiam ni pembaikian, membaiki ataupun pembaikan. Pembaikan di antara dua perkara. Jadi an-nasihah ni dia ada dua pihak. Bila kita sebut an-nasihah, kita kena bayangkan terus kat kepala kita ada terjadinya dua pihak. Pihak yang pertama sebagai fa'il, nasih. Pihak yang kedua sebagai maf'ul, mansuh. Okey? Pihak yang pertama dan pihak yang kedua. Jadi secara bahasanya iltiamu syai'ain. An-nasihah secara bahasanya merupakan pembaikian ataupun membaikkan di antara dua pihak. Iltiam baina syai'ain, di antara nasih dan juga mansuh. Boleh faham ya? Jadi bila kita sebut nasihat, jadi antara dua pihak ni ada sesuatu benda yang menjadikan ia jauh ataupun bergaduh dan sebagainya. Jadi bila kita sebut an-nasihat, jadi nasihat ni dia membaikkan dua pihak ni. Itu yang dimaksudkan dengan iltiam syai'ain. Fayu'ti hadha silata bihadha. Maka akan memberi pihak yang pertama, iaitu an-nasih, dia fa'il, kita, silah hubungan yang baik bihadha, dengan pihak yang kedua, iaitu mansuh. Okay, boleh faham? Okay. Makna an-nushu secara bahasa yang kedua adalah pembaikan, iltiam syai'ain, di antara dua perkara. Iaitu orang yang pertama, pihak yang pertama sebagai nasih, dia fa'il. Apabila kita sebut awak kena nasihat, maka pihak yang pertama nasih tu dia kena perelokkan hubungannya dengan mansuh. Okey? Sebab tu dalam bahasa Arab juga, penjahit digelar sebagai an-nasih juga. Orang yang jahit baju digelar sebagai nasih. Sebab apa? Orang yang menjahit, dia akan, apabila satu kain dah koyak, dia akan sambung antara kain yang sebelah kanan sambung dengan kain sebelah kiri. Akhirnya jadi sempurna. Boleh faham ya makna bahasa yang kedua ni? Jadi daripada makna bahasa yang kedua ni lah, para sahabat tanya, kulna liman, kepada siapa yang berhak kita nak elokkan hubungan kita ni, untuk kita bersihkan khulus daripada kotoran syirik, kotoran hasad dengki, untuk kita elokkan hubungan kita dengan pihak yang kedua, iaitu mansuh. Jadi baru kita faham apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah. Boleh faham ke? Okey, jadi dua makna secara bahasa ni dia berkait rapat dengan makna istilah. Secara istilah, an-nasihah adalah kalimatun jami'atun tatadammanu qiyaman nasihi lil mansuh.
lahu biwujuhin. Okey. Secara istilah, nasihat adalah kalimatun jami'atun. Kalimat di sini bukan kalimat, tetapi kalimat di sini dia nak menunjukkan setiap semua perkara yang mencakupi segala sesuatu. Jadi kalau kita nak, dalam syarat kita nak sebut benda yang kita nak kena buat semua perkara, kita boleh sebut kalimah. Lepas tu ditegaskan lagi jami'ah, yang mengumpulkan semua. Jadi nasihat adalah semua perkara tatadammanu, yang mana perkara tersebut mengandungi. Okey, misalnya saya bagi ini nasihat. Mungkin kalau bagi penerangan tak faham, saya lukis. Lukis mungkin lebih faham lah. Okay, ini nasihat. Apa yang dimasukkan nasihat? Okay, nasihat adalah satu perkara yang di dalamnya semua mencakupi, yang mengandungi tadadammanu qiyaman nasihi lil mansuh. Ada dua pihak. Ada nasih dan ada mansuh. Nasih tu kita sebagai fa'il, mansuh tu kepada orang yang kita nak sucikan hati kita, kita nak perelokkan hubungan kita. Okey, ada apa yang mencakupi semua ni? Nasihat kena ada apa antara dua pihak ni? Qiyamun nasih, fa'il ni sebagai nasih, dia mendirikan ataupun melakukan semua perkara untuk mansuh. Qiyamun nasih, qiyam ni daripada perkataan qama yaqumu, dia mendirikan ataupun melakukan seorang nasih kepada mansuhnya biwujuhin, dengan beberapa perkara. Okey, kita sebagai nasih, kita kena lakukan beberapa perkara yang dapat membersihkan hati kita, khulus, ikhlas, dan membersihkan hubungan kita dengan pihak yang kedua, iaitu mansuh. Perkara tersebut apa? Al-khair, perkara yang baik, secara iradatan dan juga fi'lan. Secara iradah, niat kita, dan juga perbuatan kita. Boleh faham? Tak dapat tangkap Mengandungi. Tadadammanu ni mengandungi. Setiap perkara jami'atun, yang mana perkara tersebut mengandungi perbuatan seorang nasih kepada orang yang dimansuh, kepada orang yang dinasihati, dengan perkara-perkara yang baik secara niat dan juga secara perbuatan. Jadi maksudnya apa? Kita nasih, apabila Nabi sebut ad-dinu an-nasihah, agama itu tunjangan paling utama adalah nasihat. Okey, bila sebut nasihat kat sini, terus pemikiran kita kena fikir bahawa Nabi sebut agama ini tunjangannya adalah nasihat. Nasihat pula adalah aku kena bersihkan hati aku, kena elokkan hubungan aku dengan seseorang, pihak yang kedua. Siapa tu? Sebab tu para sahabat tanya, qulna liman ya Rasulullah? Kepada siapa yang kita kena nasihat tu? Kepada siapa yang kita kena ikhlaskan hati, bersihkan hati, kena betulkan hubungan? Sebab tu Nabi sebut lillahi, kepada Allah, kepada kitabnya Allah Al-Quran, kepada Nabi SAW, kepada pemimpin, dan kepada semua orang. Boleh faham? Boleh insyaAllah? Sekali lagi. Okey. Nasihat secara bahasa, yang pertama adalah bersih, ikhlas, suci, tidak ada apa-apa kotoran pun. Sebab tu disebut nasahal aslu minasyawaib, madu itu bersih daripada apa-apa kotoran. Yang kedua, nasihat secara bahasa bermaksud ilti'amu syai'ain, memperelok ataupun memperbaiki di antara dua perkara, dua pihak. Yang mana pihak pertama dia kena berikan hak kepada pihak yang kedua. Sebab tu disebut juga secara bahasa, tukang jahit tu sebagai penasihat. Dia menasihat antara kain yang sebelah kiri ke kain yang sebelah kanan, dia cantumkan menjadi satu. Okey, jadi secara istilahnya, setiap benda perkara apabila kita sebut nasihat,
Terus kita kena bayangkan ada dua pihak. Jadi bila kita sebut nasihat, pihak yang pertama, dia kena buat perkara-perkara yang baik, dia kena bersihkan hatinya, dia kena memperelokkan hubungannya dengan pihak yang kedua. Secara niat dan juga secara perbuatan, semua dia kena baik, sehingga hubungannya menjadi baik. Itulah nasihat. Dan benda ini adalah tunjang dalam agama. Boleh faham? Perbuatan yang kita kena elok, kita kena sucikan hati kita, kita kena elokkan hubungan kita di antara pihak yang kedua, itu adalah tunjang dalam agama Islam. Agama Islam nak penganutnya semua bersih, hatinya dan hubungannya bersih. Nabi ulang, Islam nak penganutnya hatinya bersih dari pihak kedua dan hubungannya bersih dengan pihak kedua. Nabi ulang 3 kali. Kemudian sahabat tanya, kepada siapa pihak kedua itu ya Rasulullah? Boleh faham? Pihak kedua itu adalah kepada Allah. Jadi nasihat kepada Allah bukan kita nasihat Allah. Nasihat kepada Allah, kita bersihkan hati kita daripada syirik, kufur, maksiat dan lain sebagainya, dan kita memperelokkan hubungan kita kepada Allah. Sebab tu syarah daripada nasihat kepada Allah, yang pertama apa? Ikhlas. Kemudian tauhid. Inilah bentuk nasihat kita kepada Allah. Selama mana kita tidak mentauhidkan Allah dan kita tidak ikhlas dalam setiap perbuatan kita kepada Allah, kita belum menjadi nasih, dan agama kita belum sempurna. Sebab ad-dinu an-nasihah. Kita boleh faham ta'arif dia? Boleh faham ada Araf? Faham? Adam? Afiq? Boleh, insya-Allah. Nanti boleh tanya abang. Okey. Jadi ta'arif di sini, jadi sebab tu hadis ini menjadi usul yang utama. Usul dalam kita beragama. Ad-dinu an-nasihah. Seakan-akan agama ni tidak lain tidak bukan nasihat je. Seperti mana Nabi SAW sebut, Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah je. Siapa yang tak buat Arafah, dia tak ada haji. Begitu juga hadis semalam kita bahas apa? Al-birru husnul khuluq. Kebajikan adalah akhlak yang mulia. Sedangkan kebajikan tu banyak beriman kepada Allah kan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq ila akhir ayat. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut al-birru husnul khuluq. Seakan-akan kebajikan yang paling utama hanyalah akhlak yang mulia. Begitu juga kalimat ni, ad-dinu an-nasihah. Agama ni tunjangan yang paling utama adalah nasihat. Kita kena bersihkan hati kita, kita kena betulkan perhubungan kita dengan pihak yang kedua. Jadi nasihat yang paling utama untuk kita buat adalah nasihat kepada Allah. Kita kena ikut urutan ni. Apabila ada orang nasihat dengan Nabi SAW, dia okey. Nasihat dengan pemimpin, dia okey. Nasihat dengan orang awam, dia okey. Tapi nasihat dengan Allah masih lagi tak okey, maka semua nasihat dia pun tak okey. Sebab tu Nabi buat urutan kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada pemimpin dan kepada semua orang selain pemimpin. Okey, apa yang dimasukkan ataupun syarah penerangan an-nasihatu lillah, kita ulang kaji. Nasihat kepada Allah. Yang paling utama dalam kita nak memperelokkan hubungan kita dengan Allah, nak kita bersihkan hati kita dari kotoran, adalah ikhlas. Ikhlasul ibadati lah. Kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kata lawan dari ikhlas apa? Adam Jamal. Kata lawan daripada ikhlas. Ikhlas tu apa dulu? Ikhlas tu apa? Kita buat setiap perkara ibadah hanya kerana Allah, betul? Itu ikhlas. Kata lawannya syirik. Syirik. Jadi nasihat yang utama untuk Allah adalah kita setiap perkara yang kita buat, terutamanya ia terkait
ibadah kita kena ikhlaskan hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua, nasihat bagi Allah adalah syahadatu lahu. Kita persaksian untuk Allah biwahdaniyati. Kita bersaksi bahawa Allah lah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dalam apa? Dalam rububiyatihi, rububiyahnya, uluhiyatihi, dalam uluhiyahnya, dan juga asma'ihi wa sifatihi. Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita esakan Allah. Allah lah sebagai Al-Khaliq, Allah lah sebagai Al-Malik, Allah lah sebagai Al-Mudabbir, Allah lah sebagai Ar-Razzaq. Usaha kita bukan Ar-Razzaq, Allah sebagai Ar-Razzaq. Allah lah sebagai pemberi rezeki secara mutlak semata. Usaha, bos dan lain sebagainya itu tidak memberi sedikit pun rezeki kepada kita. Okey, dia hanya sebagai perantara sahaja, asbab. Dan Allah lah yang selayaknya kita esakan dalam setiap ibadah kita. Dalam kita tawaf, dalam kita salat, dalam kita sujud, dalam kita berdoa, dalam kita bertawakal, dalam kita cinta. Kita kena bersaksi bahawa Allah lah semata. Itulah nasihat bagi Allah. Dan juga kita mengesakan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Tanpa kita ubah, tanpa kita beri nama Allah yang khusus kepada makhluk. Okey? Itulah bentuk nasihat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Boleh, Afiq? Boleh, Nasihat kita untuk Allah adalah, pertama, kita ikhlaskan dalam setiap perbuatan kita untuk Allah. Yang kedua, kita bersaksi bahawa Allah lah semata yang esa dalam rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Tauhid. Itu nasihat yang paling utama. Bila settle dua ni, maka kita akan dengar cakap Allah, kita akan jauhi larangan Allah, kita akan mempertahankan Allah, kita akan berdakwah di jalan Allah, kita mengajak manusia supaya kenal Allah. Itu semua adalah nasihat, bentuk nasihat kita kepada Allah. Bentuk kita nak bersihkan hati dan jaga hubungan kita dengan Allah. Okay, kemudian yang kedua, an-nasihatu li kitabihi. Nasihat untuk kitabnya, iaitu Al-Quran. Okay, kenapa Nabi SAW sebut kitab dulu baru Nabi, Al-Quran dulu baru Nabi? Kenapa Nabi tak sebut lillahi wali rasulihi wali kitabihi? Kenapa turutan dia Allah, kemudian Al-Quran, kemudian baru Nabi SAW? Bukankah kebanyakan ayat bila Nabi sebut wa atiullaha wa atiur rasul, kan? Tapi di sini Nabi turutkan nasihat yang paling utama adalah kepada Allah, kemudian nasihat yang kedua kepada Al-Quran. Kenapa? Betul. Sebab Quran sebenarnya adalah perkataan Allah. Dan bentuk kesempurnaan dalam kita nasihat kepada Allah, kita nasihat kepada Al-Quran. Allah tu gaib, betul tak? Kita tak tahu Allah, bagaimana sifat Allah secara hakiki, kita tak tahu. Dan kita beriman. Tetapi yang Allah turunkan adalah kalamullah, perkataan-perkataan Allah yang secara hakiki, suaranya, hurufnya, maknanya semua dari Allah. Jadi Al-Quran sebenarnya dia tak lari daripada Allah, kerana ia bahagian daripada sifat Allah. Okey. Jadi nasihat, bagaimana nasihat kita kepada Al-Quran? Yang pertama, adzibbu anhu. Kita mempertahankan Al-Quran. Hak utama dalam kita nasihat Al-Quran adalah kita mempertahankan hak Al-Quran. Daripada apa? Min tahrif al-mubtilin. Daripada penyelewengan orang-orang yang batil. Jadi Al-Quran, hak yang paling utama adalah kita mempertahankan daripada penyelewengan orang-orang yang nak menyelewengkan Al-Quran. Wa bayan wa yubayyinu
butlan wa yubayyinu butlana tahrif man harraf. Dan kita kena terangkan, kita kena rasa ghirah, kena rasa cemburu apabila kita dengar seseorang menyelewengkan Al-Quran. Kita cepat-cepat nak terangkan penyelewengan tersebut. Itu bentuk nasihat kita kepada Al-Quran. Bila Allah sebut Ar-Rahmanu alal arsy istawa, tiba kita dengar kawan kita sebut, maknanya istawa adalah istaula. Kalau kita buat dono je, kita belum jadi nasih lagi. Agama kita belum sempurna lagi. Sebab ad-dinu an-nasihah. Dan nasihat kepada Al-Quran adalah kita mempertahankan Al-Quran dengan menerangkan semua bentuk penyelewengan yang diselewengkan oleh orang-orang yang batil. Kita terus kena tegur. Tidak ada dalam satu hadis pun ataupun tafsir para ulama yang menukarkan makna istawa kepada istaula. Tidak ada satu pun. Dan bahkan ayat Al-Quran, perkataan Ar-Rahmanu alal arsy istawa ada berbelas perkataan yang sama. Kalaulah istawa ni bermakna istaula, apa salahnya salah satu pada perkataan tersebut Allah tulis istaula? Tapi tak ada. Semua Allah sebut istawa. Dan istawa yang difahami oleh orang-orang Arab adalah ala wartafa, tinggi, berada di atas. Dan kita faham setakat itulah. Kaifiahnya secara hakiki, walillahil masalul a'la. Kepada Allah kita kembalikan. Hak yang utama adalah kita menegaskan ataupun menetapkan apa yang telah Allah tetapkan bagi sifat Allah. Dan Allah lebih tahu apa yang Allah nak bagi sifatnya. Jangan kita pandai-pandai ubah pula. Okey, yang kedua, yang pertama kita mempertahankan Al-Quran dari bentuk penyelewengan. Yang kedua, nasihat bagi Al-Quran adalah tasdiqu akhbarihi. Tasdiqan jaziman. Kita membenarkan semua kabar-kabar yang berada di dalam Al-Quran dengan tasdiqan jaziman, dengan bentuk membenarkan yang utuh, yang apa panggil, yang jitu, jaziman. Misalnya Allah sebut wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti nescaya Allah akan beri jalan keluar. Tiba kita ragu, betul ke kalau aku kembali kepada Allah, aku menjadi orang yang takwa, aku dapat jalan keluar masalah aku ni, masalah aku besar ni, masalah negara ni, masalah hubungan keluarga. Dia ragu. Itu dia belum nasih lagi untuk kitab Allah. Setiap patah perkataan, setiap malam kita tadabbur, kita kena betul-betul tasdik, membenarkan apa yang kita faham daripada kalamullah, pembenaran yang jitu. Itu baru kita nasih bagi Al-Quran. Ada contoh lain? Afiq, Adam. Ayat Quran yang kita dengar, kita kena betul-betul yakin dan kita kena amalkan. Tidak ada keraguan sedikit pun dengan ayat tersebut. Selalu masyarakat ni bila soal rezeki, dia suka kan. Sebab tu macam ayat 1000 dinar ni, bentuk kita betul-betul benarkan apa yang Allah janjikan. Takwa merupakan jalan keluar. Bahkan Allah akan beri kita rezeki dari arah mana yang kita tak tahu. Kunci dia apa? Takwa. Bukan kunci dia kita taruh ayat ni dekat kedai. Bukan kunci dia kita print ayat ni, kita lipat masuk kat dompet. Itu bukan takwa. Okey? Jadi bentuk kita membenarkan ayat ni, kita betul-betul jadi orang yang bertakwa. Takwa adalah, Afiq, apa makna takwa? Menjalankan semua yang Allah perintah dan menjauhi semua yang Allah larang. Okey. Kemudian yang ketiga, bentuk nasihat kepada Al-Quran adalah imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Bentuk kita nasihat kepada Al-Quran adalah kita menjalankan semua bentuk perintah di dalam Al-Quran dan menjauhi semua bentuk larangan dalam Al-Quran. Kemudian seterusnya yang keempat, nasihat kita untuk Al-Quran adalah al-imanu bi anna ma tadammanathu minal ahkami huwa khairun wa ahsanul ahkam. Kita kena beriman, kita kena yakin bahawa segala hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran
ia merupakan hukum yang terbaik. Itu kena yakin dulu. Nak jalankan, nak praktikal tu nombor 2. Okey? Itu kita kena tanamkan dekat anak-anak kita kena tanamkan kat masyarakat, hukum Allah adalah hukum yang terbaik daripada hukum demokrasi dan lain sebagainya tak. Tetapi nak menjalankan tu kita kena tengok keadaan lah. Tapi keyakinan, keimanan tu kita kena benarkan dulu. Begitu juga para pemimpin. Kena tanamkan setiap pemimpin kaum muslimin bahawa hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Engkau boleh jalankan ke tak jalankan tu nombor 2. Jangan ada sedikit pun perasaan bahawa potong tangan orang mencuri. Okey ke untuk zaman sekarang? Ad-dinun nasihah. Dan nasihat kepada Al-Quran adalah kita meyakini bahawa hukum Al-Quran adalah hukum yang terbaik. Kalau ragu, maka dia belum sempurna agamanya. Sebab ad-dinu an-nasihah. Okey, kemudian yang kelima, bentuk nasihat kepada Al-Quran adalah al-imanu bi annahu kalamullah. Kita beriman, kita yakin bahawa Al-Quran ini adalah perkataan Allah. Hakikatan, secara hakiki, bukan majazi, bukan perkataan hati, suara hati, tak. Perkataan yang hakiki, ada suara dan huruf yang disampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah berdasarkan banyak nas yang sarih daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tetapi laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu benda pun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Kita kena dua rukun kan? Siapa ingat lagi? Laisa kamitslihi syai', kita kena nafikan. Kita tak boleh samakan Allah dengan makhluk. Tetapi jangan sebab kita tak boleh samakan Allah dengan makhluk, kita takwil pula. Kita ubah. Allah sendiri tegaskan wa huwas samiul basir. Allah dengar dan melihat. Dan pendengaran dan melihat dua-dua sifat manusia juga. Tapi Allah tetapkan kat sini. Jadi kita kena tetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa kita samakan dengan makhluk. Sangat mudah, betul tak? Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, 5 je. 5 bentuk nasihat kita kepada Al-Quran. Yang pertama apa? Mempertahankan Al-Quran daripada segala bentuk penyelewengan. Kemudian yang kedua, membenarkan semua yang ada di dalam Al-Quran dari bentuk khabar, bentuk jalan keluar dan sebagainya. Kita benarkan dengan kebenaran yang jaziman, betul-betul, jitu. Kemudian yang ketiga, menjalankan semua perintah yang dalam Al-Quran dan menjauhi semua larangan yang berada di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, yakini bahawa segala hukum yang berada dalam Al-Quran yang telah Allah turunkan merupakan hukum yang terbaik, hukum yang terbaik bagi manusia sepanjang zaman sampai kiamat. Kemudian yang kelima, beriman bahawa Al-Quran merupakan kalamullah. Okey, kemudian kita pindah kepada wali rasulihi. Dan bentuk nasihat adalah tunjang agama, adalah nasihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sebelum tu daripada 1 sampai 5 ni, dalam kita nak menjalankan nasihat kepada Al-Quran, kunci dia apa? Tadabbur. Tadabbur je kunci dia untuk kita menjalankan hak-hak nasihat kepada Al-Quran ni. Kalau kita tak tadabbur, kita hanya baca, kita hanya betulkan tajwid, sampai kiamat pun kita tak dapat menjalankan hak nasihat untuk Al-Quran. Okey, yang ketiga adalah nasihat untuk Nabi SAW. Yang pertama, nasihat kita kepada Nabi SAW, nasihat kita bersihkan hati kita, kita elokkan hubungan kita kepada Nabi SAW adalah dengan al-ittiba'. Kita betul-betul ikut Nabi daripada A sampai Z dalam setiap perkara agama. Kerana Nabi merupakan khairul hadi hadyu Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad secara itlak. Okey. Kemudian yang kedua, nasihat bentuk nasihat kita kepada Nabi SAW, al-imanu bi annahu rasulullahi haqqan. Kita yakin dan kita imani bahawa Nabi Muhammad merupakan pesuruh Allah.
Yang ketiga, tasdiqu bikulli akhbarihi al-madiyah wal hadirah wal mustaqbalah. Kita tasdik, membenarkan, percaya, yakin bikulli akhbarihi, dengan setiap khabar-khabar yang diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Baik khabar tu bentuk benda yang telah lampau ataupun benda yang sedang terjadi pada zaman para sahabat lah, dan bentuk khabar yang akan terjadi. Semua kita kena yakin ia benar. Nabi sebut kelak akan munculnya Dajjal, Imam Mahdi akan dibaiat di Masjidil Haram. Semua benda-benda yang kelak akan terjadi, turunnya Nabi Isa. Maka jangan kita ada keraguan sedikit pun dalam bentuk pengkhabaran ini. Dan jangan pula kita takwil benda-benda yang mustaqbal ni sebagaimana yang tidak pernah ditakwilkan oleh salaful ummah, para salafus salih. Para salafus salih semua sepakat, ijma' bahawa Dajjal merupakan sosok manusia, tubuh, bukan jin, bukan internet, bukan lain sebagainya. Dan ia berdasarkan hadis ni, Tamim Ad-Dari ni, ia terikat di sebuah pulau yang kita tak tahu di mana tempat dia. Kita yakin sebegitulah. Jangan kita takwil sebenarnya Dajjal ni sekian dan sekian. Kita sekarang dah masa Dajjal dah. Dajjal akan keluar 2030 dan sebagainya. Kita dah seleweng. Dan bahkan kita dah tak nasihat untuk Nabi SAW. Kemudian yang keempat, bentuk nasihat kita kepada Nabi SAW, imtithalu awamirihi wajtinab nawahi. Kita menjalankan semua yang Nabi perintah dan kita menjauhi semua yang Nabi larang. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Allah Subhanahu taala berfirman, apa yang diberikan, wa ma atakum ar-rasul, diberikan kepada kalian pesuruh Allah ni Nabi Muhammad, fakhudhu, maka ambillah. Itu adalah fi'il amr. Fi'il amr menunjukkan wajib. Dan apa yang Nabi larang, wa ma nahakum anhu fantahu, maka habiskan, selesaikanlah, jauhilah apa yang dilarangkan oleh Nabi SAW. Kemudian yang kelima, adzibbu an syariatihi. Kita mempertahankan bagi syariat Nabi Muhammad SAW. Apa bentuk kita mempertahankan syariat Nabi? Raf, apa bentuk kita mempertahankan syariat Nabi SAW? Salah satunya kita menerangkan kepada masyarakat perbuatan yang tidak ada contohnya daripada Nabi SAW. Dan ia dianggap sebagai ibadah. Itu salah satu bentuk nasihat kita kepada Nabi SAW. Tapi kalau kita tak menerangkan, bahkan kita join sekali, kita ada problem dekat agama kita. Sebab ad-dinu an-nasihah. Dan nasihat kepada li rasulihi Nabi SAW adalah adzibbu an syariatihi, mempertahankan syariatnya, sebarkan sunnahnya, hapuskan semua segala bid'ah. Kemudian yang keenam, al-imanu bi anna ma jaa 'anin nabi SAW huwa kama jaa 'anillah fi luzumil amal. Yang keenam, kita beriman, kita yakin bi anna, bahawa sesungguhnya apa-apa ma jaa, datangnya daripada Nabi SAW, fa huwa kama jaa 'anillah, maka ia sama seperti persis datangnya daripada Allah. Dari segi apa? Fi luzumil amal, dari segi kita nak menjalankannya. Sebab ada sebahagian masyarakat, bila kita bawa dalil Al-Quran, okey, saya buat. Tapi bila kita bawa hadis yang sahih, betul ke ni? Ada khilaf tak? Kena boleh janggut ke? Kena isbal ke? Nampak? Nasihat bagi Rasul tu kurang sempurna. Nabi sebut ma'asbala milal ka'baini milal izari fa finnar. Dah, buat je lah. Tak perlulah kita kena sombong ke, kena apa ke. Dah, ini adalah dah sampai daripada Nabi SAW. Hadis yang sahih. Bayangkan bahawa samakan, bahawa apa yang Nabi sebut ni sama seperti yang ada dalam Al-Quran. Itu bentuk nasihat kita kepada Nabi SAW. Kemudian yang terakhir adalah nusratun Nabi. Kita sentiasa bantu Nabi SAW. Bagi yang ketika Nabi hidup,
kita sentiasa dampingi Nabi, para sahabat dampingi Nabi, tolong Nabi, berjihad bersama Nabi dan lain sebagainya. Tapi kalau Nabi dah meninggal, apa bentuk pertolongan kita untuk Nabi? Mempertahankan sunnahnya. Boleh insya-Allah. Okey. Boleh dikatakan bahawa sunnah Rasulullah ni Sallallahu perbuatan atau perkataan itu adalah wahyu Betul. sebagian daripada Wahyu. Apa-apa yang Nabi SAW sebut, buat, ikrar, itu adalah sebahagian daripada wahyu Allah. Apa dalil ya? Apa dalil? Apa yang Nabi sebut tu bukanlah daripada hawa nafsu, tetapi ia melainkan adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata-kata daripada hawa nafsunya, melainkan ia daripada wahyu yang diwahyukan. Jadi sebab tu ada sebahagian masyarakat juga, orang dia menganggap sunnah ni dah tak relevan. Kita hanya boleh pakai Al-Quran je, sebab Al-Quran tu Allah jaga. Sunnah tu kadang ada dhaif, ada mungkar, ada apa. Apa jawapan bagi orang ni? Ataupun kita sebut dia ingkarus sunnah, orang yang mengingkari sunnah. Jawapan dia paling mudah sekali. Apa jawapan dia? Kita tanya dia balik, macam mana dia solat? Ada tak dalam Al-Quran sebut takbiratul ihram kena angkat tangan, lepas tu tangan di atas tangan kiri? Dalam Al-Quran semua tu tak ada. Dalam Al-Quran cuma perintah kita mendirikan solat. Lepas tu macam mana dia solat? Kalau cakap saya solat sebagaimana saya solat, itu berasal daripada hadis. Dan hadis juga akan dijaga oleh Allah. Sebagaimana adanya hadis dhaif, hadis mungkar, itu semua bentuk Allah jaga hadis ni. Betul tak? Adanya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan lain sebagainya, itu bentuk Allah nak jaga hadis ni sampai hari kiamat. Dan ia relevan sampai hari kiamat. Okey? Okey, yang seterusnya, nasihat li a'immatil muslimin. Nasihat untuk a'immah ni merupakan jamak dari perkataan imam. Jamak dia a'immah. Jadi imamnya ataupun ketua-ketuanya kaum muslimin, pemimpin. Yang dimasukkan di sini adalah pemimpin. Tapi ada khilaf di kalangan ulama, apakah yang dimasukkan dengan a'immah di sini? Sebab a'immah ni pemimpin para kaum muslimin, dia boleh ditafsirkan dengan dua makna. Yang pertama adalah, makna yang pertama adalah al-ulama. Para ulama. Para ulama adalah juga pemimpinnya kaum muslimin. Kenapa? Kenapa para ulama ni ketua kaum muslimin? Sebab mereka sebagai rujukan. Mereka lah yang memberikan jalan keluar. Mereka yang memberikan halal dan haram. Semua berdasarkan ulama. Tapi ulama yang warathatul anbiya, yang mewarisi para nabi. Bukan ulama dalam semak. Apa yang dimaksudkan dengan ulama? Humul ladzina warathu an-nabi SAW. Mereka lah yang mewarisi Nabi SAW. Dia waris apa? Adakah waris capal Nabi? Waris serban Nabi? Apa yang ulama ni waris? Waris ilman. Ilmu. Amalan. Amalan. Ilmunya berdasarkan ilmu qala Allah, qala Rasul. Amalannya berdasarkan amalan yang berada dalam Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Akhlaknya juga wa akhlaqan wa da'watan. Dan cara berdakwah. Ilmu, amal, akhlak dan dakwah bertetapan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka lah ulama. Okey? Okey, kalau kita ambil takrif yang pertama ni, bahawa a'immatul muslimin di sini adalah ulama, apakah bentuk nasihat kita untuk para ulama? Apakah bentuk kita nak bersihkan hati kita, rasa kotor, dengki, dan kita nak memperelokkan hubungan kita dengan para ulama yang mewarisi para nabi? Yang pertama, bentuk kita nasihat kepada mereka adalah mahabbatuhum. Kita kena rasa cinta kepada mereka, sebab mereka adalah para pewaris Nabi SAW.
Kemudian, dan cinta pun kerana Allah. Okey? Cinta kerana Allah. Kita cinta seseorang, sosok tubuh seseorang adalah kerana dia menyampaikan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah atas pemahaman para salaful ummah. Sesiapa pun yang sampaikan ilmu berdasarkan qala Allah, firman Allah, qala Rasul dan sabda Nabi SAW, kerana benda ni dah sempurna dengan dua ni, kemudian dalam nak memahami dua perkara ni dia rujuk kepada para salafus salih, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka wajib bentuk nasihat kita kepada mereka adalah kita cinta mereka kerana Allah. Okey. Kemudian yang kedua, musa'adatuhum fi bayanil haq. Musa'adatuhum fi bayani haqqi. Bentuk nasihat kita kepada para ulama adalah kita sentiasa bantu mereka dalam menyebarkan kebenaran. Jangan kita duduk je setiap malam 9.30, lepas tu balik tidur. Kita sampaikan. Paling tidak, paling ringan pun kita share. Betul tak? Kita share link, kita beritahu malam ni ada kelas. Advance sikit, kita sampaikan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu. Kita ajak orang pergi kelas sekali. Itu semua bentuk nasihat kita kepada ulama. Kita bantu mereka dalam menyebarkan kebenaran. Kemudian yang ketiga, adzibbu an a'radihim. Kita mempertahankan kehormatan mereka. Bentuk nasihat kepada para ulama adalah kita mempertahankan kehormatan mereka, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Kehormatan yang tidak lari daripada Al-Quran dan Sunnah. Okey. Misalnya ustaz kita ataupun ulama dia menyampaikan qala Allah qala Rasul. Tiba-tiba ada orang cakap, ustaz ni jangan dengar. Dia puak sekian-sekian. Kita kena bentuk nasihat kita untuk ustaz tu, kita kena pertahankan dia. Tak, dia menerangkan apa yang Nabi terangkan. Dia menerangkan apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran berdasarkan dengan tafsir-tafsir para ulama, bukan daripada kepala otak dia sendiri. Ada bukti semua. Cuma kita nak dengar, terima ataupun tidak aja. Itu syarat dia. Tapi kalau betul-betul kehormatan yang, sebab ulama ni pun manusia. Jangan kita mempernabikan ulama. Jangan kita bahkan mempertuhankan, na'udzubillah. Apa yang ulama cakap halal, kita halalkan sedangkan ia haram. Apa yang ulama cakap haram, kita haramkan sedangkan ia halal. Itu kita dah mempertuhankan ulama, sebagaimana ahlul kitab mempertuhankan Rabbaniyun di mereka. Tetapi kemungkinan ada sedikit manusia kadang tergelincir, buat satu kesalahan, dan ia betul-betul pasti terjadi. Kita nampak dengan mata kita, kita tahu ini adalah bentuk kebatilan berdasarkan hadis-hadis, kita kena tegur. Itu pun bentuk kita mempertahankan kehormatannya. Jangan kita biar aja. Kita nasihat pun dengan cara yang beradab. Jangan kita marah-marah, jangan kita terus boikot. Ustaz tu dah berjuang dengan tauhid dan sunnah selama beberapa tahun, tiba-tiba satu kesalahan dia buat terus kita boikot dia. Itu tidak adil. Okey, yang keempat, pecahan daripada yang ketiga adalah adamu sukuti inda akhtaihim. Bentuk kita nasihat kepada para ulama, jangan kita diam atas perbuatan kesalahan. Jangan kita berdiam diri atas kesalahan yang dilakukan oleh para ulama. Jangan kita cakap, dia ulama kot, tak mungkin salah. Tak apalah, dia pergi kubur kot. Bentuk kesalahan tetap kesalahan. Jangan kita diam. Kita kena tegur. Dan tegur pun kita kena beradab. Okey? Itu bentuk 4 bentuk kita nasihat kepada ulama, bagi tafsiran bahawa a'immatul muslimin ni adalah ulama. Salah seorangnya yang menafsirkan a'immatul muslimin termasuk juga ulama adalah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Tapi masyayikh yang lain, majoritinya saya baca syarah mereka, a'immatul muslimin di sini hanya ditegaskan sebagai al-umara, bukan al-ulama. Sebab nas-nas yang datang daripada Al-Quran maupun As-Sunnah, bila sebut
Amirul Mukminin ataupun Waliul Amr, ia merujuk pada orang yang menguasai urusan kaum muslimin. Dia lebih daripada ulama. Okey, sebab ulama dia tak kuasai urusan kaum muslimin. Ulama dengan pemimpin berbeza. Okey. Jadi bentuk nasihat kita kepada para pemimpin a'immatul muslimin, apa dia? Al-umara. Siapa tu al-umara? Al-umara, pemimpin adalah humul ladzina yaluna al-amra al-am lil muslimin. Al-umara ataupun pemimpin adalah mereka yang mengurusi ataupun menjalankan segala perkara-perkara umum kaum muslimin. Pemimpin yang kita faham zaman sekarang, Perdana Menteri, Agung, Jabatan Menteri, yang mereka ada kuasa bagi menguruskan urusan kaum muslimin. Apa bentuk nasihat kita kepada mereka? Okay, yang pertama, al-i'tiqadu sihhatu imamatihim wa imaratihim. First kali, bentuk kita nasihat kepada para pemimpin adalah kita yakin dan iktikad bahawa kepemimpinannya adalah sah. Kita kena yakin dulu bahawa kita ada pemimpin yang sah. Jangan pula kita tak suka dengan fulan tu menjadikan kita tak nak meyakini bahawa kita ada pemimpin. Sebab ada ancaman daripada Nabi SAW. Boleh buka hadis Muslim 3441. Hadis riwayat Muslim nombor 3441. Hadis dia agak panjang, tapi saya ambil inti hadis. Nabi SAW berkata, daripada siapa ni? Okay, Abdullah bin Muti', salah seorang sahabat Nabi SAW. Dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallah yaumal qiyamah la hujjatalah. Barang siapa yang menarik ketaatan daripada seorang pemimpin yang sah, maka kelak dia akan bertemu dengan Allah tanpa ada hujah. Menunjukkan itu satu bentuk maksiat. Kemudian waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal, mati, ketika dia mati itu dia tak ada terikat dengan pemimpin pun, maknanya dia kosong. Maka sebenarnya mati dia seperti mati mayat jahiliyah, maitatan jahiliyah. Ada dua tafsiran. Ada tafsiran pertama, memang dia mati dalam keadaan jahiliyah, iaitu terkeluar daripada agama. Ada tafsiran kedua, dia mati sama seperti orang jahiliyah mati. Orang jahiliyah dia tak ada pemimpin, dia tak ada pemimpin satu yang urusi kaum, urusan mereka secara menyeluruh. Dia ada puak-puak kaum-kaum. Jadi adanya pemimpin, yakinnya kita ada seorang pemimpin adalah bentuk nasihat kita kepada a'immatul muslimin. Dan ad-dinu an-nasihat, agama itu nasihat. Jadi kalau orang dia sebabkan kebencian secara peribadi kepada seorang pemimpin yang Islam, kemudian dia cakap aku tak ada pemimpin, dia kena berjaga-jaga dengan ancaman hadis ni. Siapa pun dia, okey? Apabila dia naik dengan sah dan disepakati dengan majoriti orang kaum muslimin, maka dia sah sebagai seorang pemimpin. Maka kita kena yakin bahawa dia adalah pemimpin kita. Kemudian bentuk nasihat kita kepada pemimpin adalah nashru mahasinihim fi ra'iyah. Kita menyebarkan kebaikan-kebaikan mereka di kalangan masyarakat.
Kita menyebarkan kebaikan-kebaikan pemimpin-pemimpin kita kepada masyarakat. Itu bentuk nasihat kita kepada pemimpin. Okey, mungkin pembahasan ni agak sensitif bagi rakyat Malaysia, betul tak? Sebab kita ni ada parti politik sekian dan sekian. Sebenarnya parti politik ni dia memecahkan kaum muslimin. Dia lebih memecah belahkan kaum muslimin. Tetapi apabila masyarakat ni dah didoktrin dengan pemikiran-pemikiran barat yang mengata demokrasi ni lebih adil, semua suara didengar daripada kerajaan yang dikuasai oleh seorang raja. Tapi hasilnya lihatlah, kaum muslimin berpecah dengan pecahan yang sangat teruk. Lepas tu kalau kita tengok, misalnya kalau negara yang dikuasai oleh satu raja, ia lebih aman dan kaum musliminnya lebih sepakat, teratur. Walaupun mungkinlah dia warisi kuasa dia kepada anak cucu cicit dia, itu antara dia dengan Allah. Tetapi masyarakat secara umumnya jauh lebih baik. Tapi keadaan ini tidak boleh menjadi hujah untuk kita lepas ketaatan kita kepada pemimpin. Okay? Selama mana dia naik dengan sah dan dia merupakan seorang Muslim, maka kita kena lakukan nasihat kepada dia. Dan di antara bentuk nasihat kita kepada pemimpin kaum muslimin adalah kita menyebarkan kebaikan-kebaikan dia. Sebab apa? Sebab apa Islam menganjurkan untuk kita sebarkan kebaikan pemimpin? Islam tu makna dia apa? Islam selamat, aman, kedamaian, betul tak? Bayangkan kalau Islam tak tetapkan kaedah ni, kita boleh sebarkan keburukan, aib, apa yang akan timbul dalam hati rakyat kepada pemimpin? Benci, betul tak? Daripada kebencian tu, negara akan semakin aman ke atau semakin kocak-kacir? Maslahat lebih banyak ke mafsadat lebih banyak? Mafsadat lebih banyak, kerosakan akan jadi lebih banyak. Dan terbukti, betul tak? Demo pun dah terbukti benda ini mendatangkan kerosakan yang lebih jauh banyak daripada maslahat. Maslahat dia nak sampaikan sesuatu kehendak dia, tapi keburukan dia apa? Ikhtilat, bercampur baunya hak dan batil di dalamnya, betul tak? Yang etis datang, yang kafir pun datang, yang liberal pun datang, berkumpul satu tempat. Mana ghirah kita dalam apa mungkin mencintai kebenaran dan membenci kebatilan? Adakah kita nak duduk semeja dengan seseorang yang berkata bahawa Allah tu ada anak? Itu nampak tak bentuk yang didoktrin oleh kaum kufar? Jadi jangan kita join demo, jangan kita bila datang je WhatsApp tentang keburukan pemimpin, kita sebarkan cepat-cepat, semua grup kita tekan. Jangan buat benda tu. Kalau ada kebaikan, kita sebarkan kebaikan, kerana kita nak melihat maslahat yang lebih dan kedamaian. Sekiranya itu memang dalam hati kecil kita tak setuju dengan seorang pemimpin yang kita rasa pandangan kita sendiri, Ustaz, kan? Rasa macam kita memanglah memahami keadaan dia, kan? Okey, kebaikan dia tu kita simpan untuk diri kita. Kita nak simpan. Kita belum jadi nasih lagi. Sebab ad-dinu an-nasihah. Kena sebarkan. Bila kebaikan tu tak melanggar hukum Allah, kita sebarkan. Pemimpin kita buat menu rahmah, sebarkan. Bila tersebarnya kebaikan para pemimpin, lebih aman ke tak aman? Itu jawapan dia, soalan dia. Dan agama Islam ni mengedepankan keamanan, mengedepankan maslahat. Maslahat dan mafsadat ni satu kaedah yang sangat kita kena perhatikan. Walaupun kebenaran, jika kita sebarkan tetapi menghasilkan mafsadat, keburukan yang lebih daripada kemaslahatan, maka haram kita sebarkan kebenaran tersebut. Okey? Macam apa yang berlaku ketika zaman pemerintahannya Yusuf As-Saqafi, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Siapa pernah dengar kisah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi? Seorang pemimpin yang sangat-sangat zalim. Kerja dia bunuh orang je, pancung orang. Bahkan berapa ramai para sahabat yang dipancung oleh dia. Tetapi apa yang berlaku keadaan tu? Apa yang berlaku
Anas bin Malik, Abdullah bin Zubair dan beberapa sahabat lain, adakah mereka keluar menentang? Tak, mereka taat, tetap solat belakang dia. Apa yang dia buat kezaliman tu antara dia dengan Allah. Tetapi hak kita kepada dia sebagaimana yang telah Islam tegaskan. Okey. Di antara bentuk kita menyebarkan kebaikan, kita mendoakan juga kepada para pemimpin. Dia punya sifat senang je. Kadang kita bila datang naiknya pemimpin yang bukan kehendak kita, bukan kesukaan parti kita, kita rasa sedikit sakit hati, betul tak? Kita kembali kepada ayat Allah, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kekuasaan hanya di tangan Allah. Hanya di tangan Allah, bukan di tangan rakyat. Allah yang beri kuasa kepada yang Allah kehendak, dan Allah tarik balik kuasa kepada orang kehendak. Kalau kita kumpul satu Malaysia ni, suruh undi parti fulan, dan memang sememangnya dia menang kan, dari segi kursi apa semua, tapi untuk kehendak Allah. Sebaliknya, betul tak? Jadi first kita kena yakin ini adalah aturan Allah. Jangan kita ada rasa itu rasa kena simpan lah. Doakan yang terbaik. Okey. Kemudian selama mana dia seorang pemimpin yang Islam. Okey, yang ketiga, imtithal awamirihi wajtinab nawahi fil ma'ruf. Kita menjalankan semua apa yang dia perintah dan jauhkan semua apa yang dilarang dalam ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Imtithal awamirihi, kita menjalankan semua yang diperintah, wajtinab nawahi, dan menjauhi semua yang dilarang, tapi ada ikatan. Diikat dengan perkara-perkara yang ma'ruf sahaja. Kerajaan mewajibkan untuk pakai mask. Pakai mask, benda ma'ruf. Kerajaan mewajibkan pakai mask dalam masjid. Tetapi maslahat dia dah tak ada dah. Luar masjid tak pakai mask, rapat tak apa. Dalam masjid kena pakai mask. Ni kita tak perlu ikut. Sebaiknya tak perlu ikutlah, sebab ada dalil yang sahih Nabi larang kita tutup muka kita dalam solat. Okey. Jadi benda ni tak ma'ruf. Dan setelah kita teliti maslahat dia. Masjid je nak kena pakai mask. Mall yang duduk dekat-dekat beli barang tak perlu pakai mask pula. Jadi ada something kat situ. Jadi kesimpulan dia, kena taat dan kena jauhi apa-apa larangan dan perintah pemimpin selama mana dalam perkara yang ma'ruf. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 59. Wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jelas. Allah suruh taat Allah, taat Rasul dan taat pemimpin. Tapi taat pemimpin tu bukan secara mutlak. Kan, wa atiullah ada taat. Wa atiur rasul, tapi pemimpin tak ada perkataan wa ati, tapi tetap kena taat dengan syarat dalam benda yang ma'ruf. Okey, kemudian yang keempat, sitru ma'ayibihim ma'amkan. Sitru ni menutupi ma'ayibihim, aib-aib mereka semampunya, ma'amkan. Datang video tentang dia buat sekian dan sekian, tak perlu kita share. Untuk apa kita share? Apa kita dapat? Apa kita dapat? Tak dapat apa-apa pun. Bukan kita share je terus besok dia jatuh. Betul tak? Dia tetap pemerintah sampai. Jadi kita nak biar pemerintahan tu lebih terbukti tak kita punya negara ni 2-3 tahun lepas ni pemerintahan makin kukuh ke makin tak kukuh? Sebab apa tak kukuh? Sebab ada bukan penyebaran, ada bergerak galik dalam pemerintahan. Sekejap itu jatuh, ini jatuhkan, itu jatuhkan. Akhirnya pelabur-pelabur, lepas tu dan lain sebagainya. Kita nampak bukti jelas. Jadi perkara utama kita bukan sebab pemimpin tersebut, bukan peribadi dia, tak. Sebab memang agama suruh kita sebarkan kebaikan, sebarkan keamanan, kedamaian. Agama Islam tu sangat indah, cantik, Masya Allah. Betul tak? Kemudian yang terakhir, adamul khuruj alaihim illa antarau minhum kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Ini panjang sikit. Yang kelima, yang terakhir, adamu khuruj. Tidak keluar daripada pemerintahan mereka. Tidak keluar daripada pemerintahan mereka, iaitu jadi pemberontak. Tak boleh. Kecuali ini berdasarkan hadis sahih dalam
Sahih Bukhari 6532. Kecuali antarau engkau melihat dengan mata kepala engkau sendiri, bukan mendengar, bukan baca berita dan sebagainya. Engkau melihat dengan mata kepala engkau sendiri, minhum, di antara mereka, kufran bawahan, kufur yang jelas nyata, yang tidak ada khilaf di kalangannya. Contoh apa? Dia mencaci Allah, dia mencaci Nabi SAW, dia sujud dekat berhala dan lain sebagainya. Itu kufur yang tidak ada khilaf, kufur yang sangat jelas, dan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Indakum fihi minallahi burhan, dan bagi kalian dalam urusan kufur dia tersebut dari Allah petunjuk. Kita ada dalil yang sarih bahawa perbuatan dia adalah perbuatan yang kufur sangat jelas, maka kita boleh keluar. Tapi dengan syarat, terikat dengan syarat kalau kita keluar membawa maslahat yang lebih banyak. Kalau setakat kita 2-3 orang duduk kat kedai kopi, sebut pemimpin kita buat sekian dan sekian, jomlah kita ambil cangkul, ambil pisau, kita keluar, pemberontak. Dia pergi je depan Putrajaya pun kena tembak papa mati. Apa dia dapat? Jadi Islam tetap boleh kita khurus dengan syarat pemimpin tersebut memang dah jadi kufur yang jelas. Tapi dengan syarat juga kita ada kekuatan. Kalau tak ada kekuatan, kita kena bersabar ataupun berhijrah. Kan? Daripada pemimpin orang-orang kufar, kita berhijrah kepada negara Islam semampunya. Sebab negara sekarang sangat berbeza, betul tak? Boleh buka dalam hadis Al-Bukhari 6532. Okey, kemudian yang terakhir, nasihat bagi orang awam. Ya. Yeah. Dua-dua. Tak boleh. Benda ni, umara dengan ulama ni tak boleh dipisahkan. Zaman Nabi SAW dan zaman para sahabat, umara itulah ulama. Kan? Para khulafa Rashidin tu mereka semua ulama. Muawiyah juga ulama. Tetapi berlakunya zaman dan zaman, akhirnya umara dan ulama terpisah. Dan mereka tidak boleh dipisahkan. Dan ulama yang baik, mereka tidak akan mengajak manusia untuk keluar daripada pemerintahan. Jika pemerintahan itu adalah pemerintahan Muslim. Tengok kisah, boleh search dekat internet, kisah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Bagaimana para sahabat yang masih hidup ketika itu berdepan dengan seorang pemimpin yang zalim. Bukan pemimpin ni rasuah, bukan pemimpin ni curi duit dan sebagainya. Tak, dia bunuh orang. Bahkan diriwayatkan satu kisah ketika mana khutbah Jumaat, semua tengah tunggu dia nak bagi khutbah. Tiba dia datang, dengan tangan dia bawa 2 kepala. Dia dah pancung dah. Sebelum dia masuk masjid tu, dia taruh satu ke kanan, satu kiri. Lepas tu dia pergi naik atas mimbar. Lepas tu dia sebut, aku dah nampak kepala-kepala segar yang nak kena pancung. Bayangkan macam mana? Tapi dia tetap Islam. Kerana membunuh tu tak mengeluarkan seseorang dari agama. Boleh faham Okey, yang seterusnya, an-nasihatu lil ammah, li awamil muslimin, iaitu wali amatihim tu orang-orang selain daripada pemimpin. Kau apa sekarang? Oh, bos sebalik keluar. Okey. Siapa ni? Orang-orang awam, hum siwal umara min awam muslimin. Mereka adalah selain daripada pemimpin, orang biasa. Kita ni lah. Kita sesama kita. Apa nasihat kita dengan sesama kita? Yang pertama sekali, kita kena al-mahabbah. Cinta. Kita kena cinta saudara kita sendiri, sesama Islam. Kerana ini bentuk keimanan. Apa Nabi sebut? Hadis dia, Raf? Tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia cinta saudara dia sebagaimana dia cinta diri dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cintai diri dia sendiri. Dia rasa, indahnya, sedapnya kita dapat belajar tadabbur. Diri dia dah rasa. Kawan baik dia, dia tak nak pernah terangkan pun. Itu bukan bentuk kecintaan. Sebagaimana kita suka dapat ilmu, memahami kalamullah, kita kena sebarkan, ajak semua. Itu bentuk kecintaan. Dan itulah kecintaan yang hakiki, mahabbatu fillah. Iaitu kecintaan dalam ketaatan kepada Allah.
Kemudian yang seterusnya, at-ta'awun 'alal khairi wal huda. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan hidayah. Sebaliknya, saling tidak tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian yang seterusnya, al-bayanu lahumul haq wa irsyaduhum. Sentiasa kita terangkan kepada masyarakat tentang kebenaran dan kita tuntun mereka kepada kebenaran. Itu dalam bab ukhrawi mereka. Begitu juga dalam bab duniawi. Kalau kita ada ilmu tentang duniawi dan kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, bentuk nasihat kita kepada saudara kita adalah kita tunjukkan, jangan buat sekian dan sekian, nanti akan dapat buruknya. Itu bentuk nasihat kita kepada awam kaum muslimin. Dan ingat, ad-dinu an-nasihah. Agama tunjangannya adalah nasihat. Jadi kita kena usaha untuk kita kena terapkan semua bentuk nasihat-nasihat ini. Wallahu ta'ala alam. Jelas ya? Yang paling penting sekali saya nak kejelasan dalam memahami perkataan nasihat. Okay, sebab dia bukan main-main. Nasihat ni Nabi SAW kaitkan dengan ad-din. Dan bila sebut din adalah Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana Jibril datang, yu'allimukum dinakum. Nabi sebut din. Jadi Islam, iman, ihsan seseorang tu menjadi sempurna bila dia betul-betul jadi nasihat, penasihat. Dan nasihat perlu kita sampaikan ataupun perlu kita jalankan untuk lillahi wali kitabihi al-Quran, wali rasulihi Nabi SAW, wali a'immatil muslimin, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan orang-orang awam. Ada apa pertanyaan sebelum masuk pengajaran? Tak ada Jom kita masuk faedah hadis. Yang pertama, hadis ini merupakan hadis jawami'ul kalim. Hadis ini merupakan hadis jawami'ul kalim yang diberikan khusus untuk Nabi SAW. Hadis ini merupakan hadis jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, tak ingat ke apa jawami'ul kalim? Kita apa, ada ta'arif setelah ni, tulis je. Hadis ini merupakan hadis jawami'ul kalim. Jim, waw, alif, mim, ain, alif, lam, ka, lam, mim, kalim. Jawami'ul kalim, iaitu yang diberikan khusus untuk Nabi SAW. Perkataan jawami'ul kalim ni diberi khusus untuk Nabi SAW, tidak Nabi sebelum-sebelumnya. Sebagaimana Nabi tegaskan, uti itu jawami'ul kalim, aku dikurniakan, dianugerahkan jawami'ul kalim. Okey, apa jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim iaitu ucapan yang ringkas dan padat. Ucapan yang ringkas dan padat. Ad-dinu an-nasihah. Dua patah perkataan je, tetapi membawa makna dan faedah yang sangat luas dan mendalam. Sehingga jadi dua siri. Daripada perkataan ad-dinu an-nasihah je, dia membawa satu makna dan faedah yang sangat dalam dan luas. Itu faedah yang pertama. Jadi kalau kita bahas hadis Nabi SAW sebut, uti itu jawami'ul kalim, aku diberi jawami'ul kalim. Lepas tu ada soalan, apa bentuk contoh hadis jawami'ul kalim? Salah satunya ni, ad-dinu an-nasihah. Okay, yang kedua, agama Islam merupakan agama yang tertegak dengan keikhlasan, kemurnian dan kebaikan. Agama Islam merupakan agama yang tertegak dengan keikhlasan, kemurnian dan kebaikan dalam setiap perkara yang dilakukan oleh penganutnya.
Saya ulang balik, agama Islam merupakan agama yang tertegak dengan keikhlasan, kemurnian dan kebaikan dalam setiap perkara yang dilakukan oleh penganutnya, baik kepada dirinya sendiri serta kepada selainnya. Macam mana boleh ada faedah ni daripada perkataan apa? Perkataan an-nasihah tu. Kan? Nasihat tu daripada asalnya ikhlas, murni, suci, dan juga memperelok, membaikkan hubungan di antara dua pihak. Dan agama Islam ad-din tertegak dengan an-nasihah. Jadi agama Islam merupakan agama yang tertegak dengan keikhlasan, kemurnian dan kebaikan dalam setiap perkara yang dilakukan, baik untuk diri dia sendiri maupun untuk orang lain. Sebab tu Allah redha agama ni. Kemudian yang ketiga, kebijakan Nabi SAW dalam mengajar. Ini salah satu contoh untuk kita ikut cara Nabi SAW mengajar. Apa tu? Kebijakan Nabi SAW dalam mengajar, iaitu dengan menyampaikan sesuatu maklumat dengan secara umum. Nabi sampaikan secara umum dulu. Nabi sebut ad-dinu nasihah. Para sahabat dengar, uish, ad-dinu nasihah. Lepas tu Nabi ulang lagi, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Lepas tu Nabi dah settle. Akhirnya para sahabat bertanya, qulna liman. Jadi kebijakan Nabi SAW dalam mengajar, iaitu dengan menyampaikan sesuatu maklumat dengan secara umum dahulu, kemudian diterangkan dengan secara khusus. Baru Nabi sebut lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Supaya, apa faedah dia? Supaya maklumat yang disampaikan lebih jelas dan mudah difahami. Boleh, Fik? Okay, yang terakhir, faedah hadis ni yang terakhir, keempat, semangat para sahabat dalam menginginkan kebaikan dunia dan akhirat. Macam mana kita boleh dapat faedah ni dari perkataan apa? Para sahabat bertanya, qulna liman ya Rasulullah. Terus para sahabat tanya. Sebab ini terkait dengan agama, bukan main-main. Jadi siapa yang berhak untuk aku nasihat ni? Mereka terus bertanya. Itu semangatnya para sahabat. Dan pertanyaan mereka pun pasti membawa faedah. Dia tak tanya benda yang bukan-bukan, benda yang tak bawa faedah seperti Bani Israel. Tak. Sesuatu benda yang dah jelas, arahan, sami'na wa ata'na, tak ada soalan. Tetapi suatu benda yang belum jelas dan ia terkait dengan akhirat, pasti mereka akan bertanya. Jadi pengajaran untuk kita juga, jangan kita tanya benda yang tak tanya oleh para sahabat. Wallahu ta'ala alam. Ada apa pertanyaan terkait dengan hadis? Tak ada. Okay, insyaAllah kita akan, minggu depan saya tak ada kelas. Okay, minggu depan kita tak ada kelas, insyaAllah. Minggu seterusnya dah belum puasa kan? Minggu depan, minggu satu lagi dah puasa kan? InsyaAllah kita sambung hadis yang seterusnya, hadis yang ke-8. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم